Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli pakar dalam bisnes, saya mendengar beberapa nasihat. Dia boleh menasihati seorang pengemis untuk berjaya, dan dia juga boleh menasihati seorang penoreh getah untuk berjaya. Walaupun dengarnya macam lucu, tapi itu yang saya tahulah. Bagaimana seorang yang telah berjaya dalam bisnes tiba-tiba bankrupt. Apabila dia telah bankrupt, rumah dia telah ditarik, bini dia lari, dan dia terkontang-kanting seorang diri dan mengalami pressure yang sangat kuat, menyebabkan dia hilang punca dan dia mengemis. Apabila dia mengemis, dia mencari pakar dalam bidang marketing untuk bagi nasihat pada dia apa yang dia patut buat untuk berjaya. Jadi dia pergilah berjumpa dengan pakar bisnes ataupun pakar marketing untuk dapatkan nasihat. Yang pertama sekali, pakar tu bagi tahu dia kena bayar 20%. 20% bersamaan dengan 38,000. Dia kata dia tak ada duit. Duit dia kat tangan dia tak pernah ada 100 pun yang dia pegang. Jadi dia sangat tak ada duit. Kemudian dia begitu bersemangat untuk tahu apa yang dia patut buat untuk berjaya walaupun berada pada tahap yang paling rendah. Kemudian pakar tersebut bagi tahu dia akan charge selepas dia dapat duit. Selepas dia buat duit, nanti dia kena bayar lah. Sekarang ni tak payah bayar, nanti dapat duit dia kena bayar. Yang pertama sekali, pakar tu bagi tahu untuk berjaya dalam bidang pengemisan adalah semangat, spirit. Kita kena ada semangat yang kuat untuk berjaya walaupun berada pada garis yang paling bawah. Yang kedua ialah kita kena ada personal branding. Dia tanya apa nama pengemis itu, pengemis itu beritahu nama dia Lee. Jadi personal branding dia ialah pengemis Lee. Dia kena ada signboard, tulis pengemis Lee di cardboard, kemudian dia kena letak depan dia. Yang ketiga, pakar tu tanya di mana dia buat pengemisan. Dia bagi tahu dia buat di tempat yang sangat sibuk. Okey, terima kasih. Waalaikumsalam, Farid Rehan. Satu-satunya yang tengok saya punya live. Jadi dia apabila kita nak buat bisnes mengemis ni, pakar tu bagi tahu dia kena ada tempat yang tetap. Dan dia bagi tahulah dia ada tempat yang sangat sibuk. Itulah yang tempat yang dia buat. Jadi pakar tu bagi tahu dia kena berada di tempat yang sama setiap pagi sampai petang. Itu yang ketiga. Yang keempat, dari segi dia cerita, pengemis itu cerita, dia meminta duit, mengemis, dan apabila ada masa lapang, dia akan kutip kotak-kotak untuk dijual. Pakar tu bagi tahu, yang keempat ialah specialist is a key. Kita kena pakar pada satu benda. Kita jangan buat banyak benda, kita kena buat satu benda. Jadi pakar tu bagi tahu dia kena buat mengemis saja. Dia tidak boleh mengutip kotak. Sebab dia kena kuatkan dalam bidang pengemisan dulu. Apabila dah kuat, barulah dia boleh explore pada bidang yang lain. Jadi specialist adalah key dalam bisnes. Itu nombor 4. Nombor 5, apabila kita buat bisnes pengemis ini, kita kena ada personal
ataupun kita kena ada sesuatu yang berlainan, berbeza dengan orang lain. Dan kita kena target satu grup orang sahaja. Kita tidak boleh target ramai orang, kita target satu grup sahaja untuk kita mengemis. Jadi kat situ, apabila orang bagi duit dekat dia, pakar tu bagi tahu, sekiranya orang bagi 50 sen, apa yang dia kena kata, dia kata thank you. Kalau orang bagi $1, apa yang dia kata thank you 2 kali. Pakar tu bagi tahu silap. Daripada segi operasi, apa yang dia kena buat ialah dia kena set target. Target dia ialah dia kena dapatkan 50 sen daripada setiap orang. Apabila orang bagi RM1, dia kena panggil balik orang tu, pulangkan 50 sen. Apabila dia buat begitu, automatik akan ada branding, mulut ke mulut. Orang tersebut akan rasa pelik dan dia akan menceritakan kepada kawan-kawan dia bahawa ada seorang pengemis yang mengemis di jalan Ren itu. Kita bagi $1, dia pulang balik 50 sen. Tak pernah lagi berlaku. Jadi dia akan cerita pada orang lain. Itu dipanggil marketing. Marketing secara baik. Yang kedua, apabila katakan orang bagi dia 20 sen, apa yang dia patut buat? Dia kata dia tak ada idea. Pakar tu bagi tahu, kalau orang bagi 20 sen, kena panggil balik orang tu dan bagi balik 20 sen tu. Jangan terima. Bagi tahu kepada dia untuk menderma pada dia sekurang-kurangnya 50 sen. Kalau 20 sen minta ambil balik. Apabila macam tu, orang itu akan rasa sangat marah dan orang itu akan bercerita kepada kawan-kawan dia. Yang ketujuh adalah haters. Haters adalah sangat penting untuk marketing kita. Yang keenam tadi adalah orang yang baik, marketing yang baik. Yang ketujuh adalah haters. Haters juga sangat penting. Jadi apabila pengemis itu pulangkan balik 20 sen, orang kata sangat marah dan dia akan bagi tahu kepada kawan-kawan dia yang pengemis di jalan Ren itu pulangkan balik 20 sen. Sebab dia tak mau terima. Dia cuma terima 50 sen. Jadi benda itu akan jadi marketing. Akan jadi cerita pada orang luar. Itulah dipanggil marketing secara baik dan marketing oleh haters. Apabila dia buat macam tu, dia sangat sibuk. Orang sangat bercerita pasal diri dia. Jadi dia sangat sibuk. Sampailah satu hari itu ada hujan. Dia pergi jumpa balik dengan pakar bisnes tadi. Kalau tak hujan, dia tak akan pergi sebab dia sibuk. Sebab begitu bagus bisnes dia. Dia jumpa balik dengan pakar bisnes itu. Dia tanya pakar bisnes itu. Dia berterima kasih kerana strategi yang diajar oleh pakar bisnes telah menyebabkan dia berjaya. Dia boleh kumpul banyak duit. Jadi dia tanya apa lagi yang dia patut buat. Pakar bisnes kata, cuba kau tengok McDonald. Apakah bisnes McDonald? Dia kata bisnes McDonald adalah bisnes makanan, burger. Pakar tu bagi tahu bukan. Bisnes McDonald sebenarnya adalah real estate. Dia beli tanah di tempat yang strategik, tempat yang paling mahal, tempat yang paling bagus. Itulah bisnes dia. Bukan bisnes food. Bisnes McDonald adalah real estate. Jadi begitu juga dia sebenarnya bukan bisnes pengemis. Bisnes dia adalah yang sebenarnya adalah bisnes untuk menghiburkan orang lain. Sebab kalau orang bagi 100, dia akan pulang balik RM95, 50 sen. Jadi benda tu akan terhibur.
Orang akan kerumun dia sebab dia sibuk panggil orang untuk bagi duit balik. Jadi benda tu sangat terhibur sebab zaman sekarang dia kata kita kena, apabila kita pandai mengambil, dia panggil eyeball attraction, kita akan berjaya. Sekiranya kita pandai menarik perhatian orang, kita akan berjaya. Sebagaimana kita tengok, kalau biasanya kalau kita katakan katak ada 2 kaki, biasa. Tapi kalau kita cerita katak ada 3 kaki, orang yang 100 km pun akan datang tengok. Sebab dia rasa tertarik untuk tengok dengan mata dia sendiri. Sama juga macam pengemis tadi, orang ramai pergi nak tengok, betul ke? Bagi RM1, pulang balik 50 sen. Bagi 20 sen, pulang balik 20 sen. Jadi benda tu untuk attraction eyeball. Itu adalah bisnes sekarang. Kita kena pandai macam mana kita nak attract orang untuk tengok kita. Itulah benda yang dipanggil hiburan. Sebenarnya bisnes dia ni bukan bisnes pengemis, tapi adalah bisnes hiburan. Jadi selepas daripada ini, apa yang dia kena buat ialah dia kena ada company, enterprise. Lepas tu dia kena hire orang lain buat cawangan pengemis di wilayah-wilayah lain. Dalam masa 3 bulan dia kena cari 100 cawangan. Lepas tu dia kena ada grup untuk pengemis, supaya pengemis boleh join dia, boleh isi borang. Dia kena ada QR code. Kemudian selepas 3 bulan, pakar tadi pergi tengoklah anak murid dia ni, pengemis ni. Selepas 3 bulan dia telah berjaya buka 100 cawangan, ada QR code, ada grup pengemis, dan sekarang dia sedang bercuti di Hong Kong. Dan dia telah menggunakan perempuan cantik untuk hire pengemis yang baru. Jadi itulah moral of the story. Walaupun kita sebagai pengemis, kita boleh gunakan konsep bisnes untuk berjaya dalam bidang pengemisan. Begitulah pada bisnes sublet kita sama. Kita kena ada jenama, kita kena ada tempat untuk kita fokus, dan kita kena ada benda yang berbeza supaya benda ini akan menjadi buah mulut orang lain. Dan yang pertama, mungkin orang suka dengan kita, yang kedua orang benci dengan kita. Orang akan selalu nak pergi tengok, sebab manusia ni suka tengok. Walaupun sejauh mana pun dia akan pergi, sekiranya benda itu pelik. Dan kita juga kena ada grow ataupun scalable. Macam mana kita nak scale, kita kena sentiasa fikir, sebab kita perlu ada tim untuk berkembang. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.